Assalamualaikum, saya Alif Ibrahim bin Muhammad Amin daripada kelas Bahasa Melayu PP ISMP Ambilan Jun 2023. Berikut merupakan poster saya berkaitan penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Nabi Muhammad mampu membina jati diri dan peribadi Muslim. Saya telah menerangkan tentang apa itu akidah, apa itu ibadah, apa itu sunnah dan kelebihan penghayatan dalam poster ini. Baiklah, dalam pembentangan kali ini saya akan menerangkan tentang 6 subtopik, iaitu yang pertama, apa itu akidah, yang kedua, definisi ibadah, yang ketiga, definisi sunnah, yang keempat, ibadah umum, yang kelima, kelebihan penghayatan dari segi akidah dan ibadah, dan yang keenam, kesimpulan. Baiklah, kita akan mulakan tentang apa itu akidah. Akidah ialah kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Ta'ala serta sifat-sifatnya dan kesempurnaannya berdasarkan dalil naqli dan aqli. Jadi akidah ini secara umumnya bukan sahaja percaya, bahkan mempunyai keyakinan yang mantap. Jadi apa itu dalil naqli? Dalil naqli ialah dalil dalam agama Islam yang berasal daripada Al-Quran dan Hadis. Dalil aqli pula ialah kajian ilmu-ilmu agama iaitu menunjuk gambaran dalil-dalil yang berdasarkan akal fikiran manusia yang sihat dan objektif yang mana ianya tidak dipengaruhi oleh keinginan atau nafsu serta kebencian dari emosi. Baiklah, kita akan beralih kepada definisi ibadah. Ibadah ialah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah, mengikut peraturan, melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan ini hendaklah dilakukan secara berterusan ataupun beristiqamah setiap masa hingga ke akhir hayat. Ia merangkumi makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jadi secara kasarnya ibadah ini bukan sahaja dilakukan dalam jangka masa yang pendek, bahkan sekiranya kita menjadi hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, wajib kita melakukan ibadah untuk mendapatkan rahmat serta pengampunan dan mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Baiklah, sunnah pula bermaksud segala amalan, perbuatan, kata-kata dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi contoh dan teladan untuk diikuti oleh umat Islam. Sunnah juga merujuk kepada segala kebiasaan dan perjalanan hidup Nabi yang baik dan terpuji. Sunnah merupakan sumber kedua perundangan Islam selepas Al-Quran. Baiklah, antara ibadah umum ialah solat. Solat merupakan ibadah utama yang termaktub dalam rukun Islam yang kedua. Solat ini juga ibadah yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat. Yang kedua, sedekah. Sedekah selalu dikaitkan dengan pemberian wang atau barang tanpa mengharapkan balasan. Sedekah ini perlu diiringi dengan sifat ikhlas. Yang ketiga, puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa pada bulan Ramadan ialah ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam kecuali pada mereka yang uzur. Baiklah, pada slide yang seterusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan penghayatan dari aspek ibadah. Baiklah, kelebihan penghayatan yang pertama ialah dapat melatih diri untuk berdisiplin dan mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh ketaatan. Ibadah solat dapat dipraktikkan secara berjemaah supaya dapat mendisiplinkan diri solat di awal waktu bersama kaum muslimin dan muslimat yang lain. Hadis tentang kebaikan solat jemaah yang bermaksud sekiranya manusia itu mengetahui pahala menyahut seruan azan dan pahala pada saf pertama, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapatkan keduanya. Dan sekiranya mereka mengetahui pahala orang yang bersegera mendatangi solat, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk lebih awal. Dan sekiranya mereka mengetahui pahala solat isyak dan solat subuh berjemaah, nescaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Apa yang saya dapat simpulkan ialah umat Islam hendaklah mengutamakan solat berjemaah kerana fadilat yang cukup banyak dan besar ganjarannya di sisi Allah. Solat jemaah juga mendapat 27 kali ganda pahala berbanding solat sendirian seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud solat berjemaah melebihi solat bersendirian dengan 27 darjat atau 27 kali ganda. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kelebihan dari aspek ibadah yang kedua, iaitu dapat menguatkan mental dan juga fizikal.
Apabila penghayatan dilakukan dalam diri, maka segala masalah ataupun cabaran dalam hidup mampu ditangani dengan tenang kerana pegangan yang kuat dan yakin terhadap Allah Ta'ala. Jadi kita dapat lihat apabila Nabi Muhammad SAW berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, hidup baginda berjalan dengan lancar dan juga baginda tidak pernah merungut. Ibadah-ibadah seperti zikir, doa dan membaca Al-Quran yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dapat membantu menguatkan umat Islam dari aspek mental dan juga fizikal. Hadis tentang ibadah menjaga fizikal dan mental yang bermaksud hendaklah kamu bangun malam kerana itu adalah kebiasaan amalan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Sesungguhnya bangun malam itu mendekatkan diri kepada Allah, menutup segala dosa, menghilangkan penyakit pada tubuh badan dan menjauhi kekejian. Baginda juga sering bangun malam sehingga terdapat satu kisah yang di mana baginda solat sehingga kakinya bengkak. Daripada hadis tersebut, kita dapat lihat bahawa ibadah bukan sahaja dapat mendekatkan diri kepada Allah, mendapat pahala dan sebagai tanda ketaatan kepada Allah Ta'ala, bahkan ia juga dapat menjaga kesihatan diri. Baiklah, saya akan menyarankan kelebihan penghayatan dari aspek akidah pula. Baiklah, Apabila penghayatan sudah tertanam dalam diri, maka kita mampu dapat untuk meyakini dan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam dan rukun iman adalah dua konsep yang sangat penting dalam agama Islam. Rukun iman ada enam, iaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada hari kiamat dan keenam, percaya kepada qada dan qadar. Baiklah, apabila penghayatan sudah Rukun Islam juga merujuk kepada 5 perkara yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim, iaitu yang pertama, membaca 2 kalimah syahadah, yang kedua, melaksanakan solat, yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat, membayar zakat dan yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kedua-dua konsep ini merupakan asas dalam kehidupan seorang Muslim dan perlu difahami dengan sangat baik. Rukun iman dan rukun Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk keyakinan dan amalan seorang Muslim. Oleh itu, setiap Muslim perlu mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Baiklah, penghayatan yang kedua dari aspek akidah ialah dapat mengenal Allah Ta'ala dan meyakini kewujudan dan kebesaran Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala dan meyakini kewujudan serta kebesarannya adalah aspek yang sangat penting dalam agama Islam. Perkara ini merupakan perkara yang perlu ditanam dalam diri setiap Muslim kerana ini merupakan penanda aras kepada akidah seseorang. Antara cara untuk mengenal Allah Ta'ala ialah yang pertama, mendalami ilmu agama dengan mengkaji ciptaan Allah. Hal ini akan menyebabkan kita berfikir tentang keagungan Allah yang menciptakan ciptaan yang begitu hebat dan sempurna tanpa cacat celah. Sebagai contoh, matahari, bulan, bintang, planet, malam dan siang yang bergerak dengan sangat teratur menunjukkan adanya zat yang maha mengatur iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat apabila saya berikan contoh tadi, ciptaan itu sangatlah sempurna sehingga tidak mampu ditiru oleh sesiapa pun. Baiklah, kita sudah berada pada perakhiran. Apa yang saya dapat simpulkan daripada pembentangan saya ialah penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Nabi Muhammad SAW mampu membina peribadi dan jati diri Muslim kerana setiap amalan yang dilakukan dapat memberi kesan yang sangat positif dalam kehidupan seorang Muslim. Penghayatan terhadap akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah dapat mengubah identiti seseorang untuk membina peribadi yang mulia. Saya ucapkan terima kasih dan syabas kerana telah memberikan komitmen yang baik sepanjang pembentangan ini dijalankan. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.